Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa wala. Sekarang kita akan sambung perbincangan tentang istihsan. Kita berada pada tajuk Anwa'ul Istihsan. Jenis-jenis istihsan. Wal istihsanu qad yakunu istisna'an juz'iyyan min aslin kulli. Katanya, istihsan ni kadang-kadang berlaku dalam bentuk istisna, pengecualian satu juzuk daripada satu asal yang kulli, satu hukum yang umum dikecualikan satu juzuk. Itu juga satu bentuk istihsan. Au tarjiha qiyasin khafi, ataupun pentarjihan qiyas yang tersembunyi ala qiyasin jali, atau qiyas yang lebih jelas. Kama mathalna, sebagaimana kita telah buat misal sebelum ini. Wa hadhihi qismatul istihsan wa anwa'ihi, dan ini pembahagian istihsan dan anwa'uhu, dan jenis-jenisnya, bin nazari, dengan diperhatikan, ila ma adala ila ma udila anhu, kepada apa yang dia palingkan, dia palingkan daripadanya, wa ma udila ilaih, dan kepada apa dia pergi, pada apa dia berpaling kepadanya, dan daripada apa dia berpaling daripadanya, atau kepada apa yang dipaling padanya. Makna tadi dipalingkan daripada hukum kulli kepada istisna. Yang satu lagi dipalingkan daripada qiyas jali kepada qiyas khafi. Wa qad yunzaru, kata pengarang, kadang-kadang juga diperhatikan ilal istihsan, kepada istihsan, min jihati mustanadihi, dari aspek sandarannya. Ai, apa makna mustanad? Ai dalilihi, dalilnya. Au ma yu'abbaru anhu, ataupun ditakbirkan juga pada kitab-kitab fiqh dengan wajhil istihsan, wajah istihsan, sanad istihsan, sandarannya. Maka ketika itu fayatanawwa'u ilal anwa'i taliyah, maka istihsan boleh dibagikan kepada bahagian-bahagian berikut. Pertama, al-istihsan bin nas, istihsan berasaskan nas. Ai makana mustanaduhu an-nasu, yang mana sandarannya ialah nas, an-nassa. Wa huwa an yarida minasyari'i nasun, iaitu datang daripada syariat nas, khasun, yang khusus, fi juz'iyatin, pada satu juzuk permasalahan, yaqtadi hukman laha, yang menuntut untuk dihukumkan bagi masalah itu, ala khilafil hukmi thabit, menyalahi bagi hukum yang telah sabit, li nazairiha, bagi yang masalah yang serupa dengannya, bimuqtadal qawaidil ammah, berdasarkan kaedah umum. Jadi berdasarkan kaedah umum, dia menuntut bahawa masalah furu' ini dihukum sama, tetapi ada nas daripada syarak yang datang menyatakan pada masalah juz'i ini hukumnya berbeza daripada masalah-masalah serupa yang berdasarkan kaedah umum. Fannasu, maka nas itu yastathni, dialah yang mengecualikan, hadhil juz'iyata, juz'iyah ini, minal hukmi thabit, daripada hukum yang telah sabit, li nazairiha bimuqtadal aslil kulli, dengan apa yang difaham daripada usul yang umum. Fal qa'idatu ammah, maka kaedah yang umum, wal aslul kulli, dan usul yang umum, yaqtadiyani, menuntut bahawa bibutlani bai'il ma'dum, dengan batalnya bai'ul ma'dum. Ikut kaedah jual beli ma'dum, perkara yang tidak ada, tidak sah jual beli. Lakin, tetapi ustuthnias salam, dikecualikan jual beli salam, jual beli tempahan. Tempah tu apa? Barang kita tempah ada tak? Belum ada. Tapi dikecualikan, asalnya beli barang yang belum ada tidak sah. Tapi dikecualikan hukum salam, jual beli salam. Wa huwa bai'u ma laysa indal insan, iaitu jual perkara, barang yang tidak ada pada sisi seorang, waqtal aqdi, ketika akad. Kenapa dikecualikan? Binassin khasin, kerana ada nas khusus. Wahwa ma ruwiya anin Nabi SAW, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi, annahu qala man aslafa minkum, siapa yang melakukan jual beli salam, tempahan di kalangan kamu, falyuslif fi kailin ma'lum, hendaklah dia melakukan salam pada kailin ma'lum, wa waznin ma'lum, ila ajalin ma'lum, pada sukatan yang maklum, timbangan yang maklum, sehingga tempoh yang maklum. Jadi hadis ini memberikan pengkhususan keharusan jual beli salam, walaupun jual beli salam ikut pada kaedah dia benda yang tidak ada, termasuk dalam bai'ul ma'dum. Wa mithluhu aidan, contohnya lagi, ila khiyarus syarti, khiyar syarat, faqad jaza istihsanan,
khiyar syarat ni harus kerana istihsan. Liwurudin nasi, kerana datang nafi sunnati dalam hadis. Bijawazihi, dengan harusnya khiyar syarat ila salasati ayyam, kepada 3 hari. Wastisna istisna'an minal aslil kulli, dia tu dianggap pengecualian daripada asal yang kulli, fil uqudi al-qadi biluzumiha, pada akad yang menuntut bahawa bila akad berlaku, akad itu luzum, mesti akan, bila akad berlaku, akad menuntut bahawa berlaku lazim. Lazim makna putus. Bila akad berlaku maknanya telah selesai, telah jadi. Kita kan panggil lazim ni telah jadi atau telah jadi tetap. Bila tetap, macam mana kita boleh batalkan dia? Kalau ikutnya di sini, bila akad berlaku, selesai akad, maka barang itu berpindah. Tak bolehlah kita nak batalkan balik. Tetapi ada nas yang membenarkan berlaku khiyar syarat, maka dalam tempoh 3 hari bolehlah pada mana-mana pihak untuk membatalkan jual beli tersebut. Okey. Yang kedua, istihsan bil ijma'. Istihsan dengan jalan ijma'. Ka'aqdil istisna', seperti akad istisna'. Istisna' ni akad tempoh buat sesuatu. Fahuwa jaizun istihsanan. Itu harus pada istisna'. Contoh, kita tempoh untuk buat almari, tempoh untuk buat meja. Wal qiyas wa adamu jawazi, qiyasnya bahawa tidak harus jual beli ini. Kenapa? Li'annahu aqdun ala ma'dum, kerana kita melakukan akad pada benda yang tak ada. Benda yang nak dibuat, nak ditempoh tu belum ada kan. Jadi tapi diharuskan kerana istihsan. Wa innama jaza istisnaan, hanya harus kerana dia pengecualian minal qaidatil ammah, daripada kaedah umum. Wa wajhul istihsan, dan wajah atau sandaran istihsannya ialah jarayanut ta'amuli bihi, iaitu berlakunya muamalat dengan istisna' bainan nas, antara orang ramai, duna ingkarin, tanpa ada berlaku pengingkaran, min ahadin, daripada seseorang pun, fakana ijma'an, maka itu dianggap ijma'. Wa mithluhu aidan, antaranya juga dukhulul hammamat, masuk kepada hammamat. Hammamat ni bilik air mandi bi ajarin bi ajarin maklum, dengan bayaran tertentu. Bi ajarin maklum, dengan bayaran tertentu. Bi ajarin maklum, bayar tertentu. Kita masuk tandas kan, kita bayar, bayaran yang tetap. Contohnya untuk sekali masuk berapa kena bayar berapa sen atau berapa ringgit kan. Jadi masuk tandas bi ajarin maklum, dengan bayaran tertentu. Walhal penggunaan tu berbeza. Kadang kita guna air banyak, kadang kita air sikit. Wal qaidatul ammatu, kaedah umum, taqdi, memberi kefahaman bahawa bifasadihi, sepatutnya menentukan tentang fasidlah akad tersebut, tak sah jual muamalat tersebut. Sebab apa? Li jahalati ma yastahlikuhu ad-dakhilu minal ma', kerana tidak diketahui apa yang digunakan oleh orang masuk tandas itu daripada air. Banyak mana guna air, tak tentu kan. Wa jahalatul muddah, dan tidak tahu lama mana tempoh, ketidakpastian tempoh. Allati yamkuthu, yang seseorang itu duduk dalam fil hammam, dalam tandas. Walakinnahu, tetapi ini diharuskan, jaza istisnaan, kerana istisna' minal qaidati ammah, daripada kaedah umum, istihsanan, kerana berlaku istihsan, li jarayanil urfi, kerana berlakunya uruf pada muamalah itu, duna ingkarin, tanpa berlaku pengingkaran, min ahadin, daripada seorang pun, daf'an lil haraj, kerana menolak bagi kesukaran, anin nas, daripada orang ramai, fakana ijma'an, maka dikira sebagai ijma'. Yang ketiga, istihsan sanaduhul urf. Istihsan yang sandarannya ialah uruf. Kajawazi waqfil mangkul, seperti harusnya mewakafkan al-mangkul. Mangkul ni makna benda boleh alih. Allazi jaral urfu biwaqfihi, yang berlaku uruf dengan berwakafnya. Asal wakaf ni benda yang tetap. Aset yang tetap, contohnya tanah, bangunan, macam itulah. Tapi berlaku uruf bahawa orang wakaf juga benda yang kekal lama, walaupun benda tu boleh alih. Contoh wakaf kitab, wal awani, bekas-bekas, wa nahwiha, ala ra'i ba'dil fuqaha, atas pandangan sebahagian fuqaha. Istisnaan ini kerana berlaku istisna', pengecualian minal aslil am, daripada asal kaedah umum pada wakaf. Wa huwa an yakunal waqfu, iaitu apa dia kaedah umum tadi, bahawa wakaf itu muabbadan, mesti wakaf itu suatu yang kekal. Fala yasihu illa fil aqar, maka tidak sah pada kecuali benda yang berbentuk tetap, tanah ataupun bangunan.
ataupun pokok, la fil manqul, bukan benda yang boleh alih. Wa inna ma jaza waqfu ma dzukira, hanya harus mewakafkan apa yang disebut daripada mangkul li jarayanil urfi bihi, kerana berlakunya uruf dengannya. Yang keempat, istihsanun bid darurah, istihsan kerana sebab darurah, keterpaksaan. Mithaluhu, contohnya al-afwu an rasyashil bau. Darurah ni keterpaksaan, kesukaran lah maksudnya, iaitu dimaafkan daripada percikan air kencing. Rasyash ni makna kita kata wap lah. Percikan yang nampak tu tak masuk percikan halus ni, makna wap air kencing ni. Wal ghubnul yasir, dan juga ghubnul yasir fil muamalat, kerugian yang sikit dalam muamalat. Li'adami imkani taharrus, kerana tidak boleh dijaga daripadanya. Dan kadang kencing kan, kalau contohnya dalam keadaan suasana sejuk kan, dia akan wap air tu akan mercik kan, ataupun wap-wap daripada air kencing tu akan naik balik. Itu dimaafkan. Yang tidak nampak pada pandangan itu. Sama juga ghubnul yasir, rugi yang sedikit. Ya, kadang-kadang kita beli barang ni ada berlaku kadang-kadang harga tu lebih daripada harga sepatutnya, tapi lebih tu yang sikit sangat, maka rugi sikit itu dimaafkan dalam muamalat. Padahal kalau ikutnya, kalau berlaku penipuan bentuk gharar, kerugian tu, itu menyebabkan batal jual beli. Tapi ghubnul yasir ini dimaafkan dalam muamalat kerana suka nak menjaga daripada perkara tersebut. Wa minhu aidan, antaranya juga ila tathhirul abar, iaitu membersihkan telaga-telaga. Al-abar jamak pada bi'run. Allati taqa'u fihi najasatu, yang jatuh dalamnya najis. Binazhi qadrin muayyanin, dengan dicedok buang. Nazhi ni makna kita cedok buang, kita timba buang, qadrin muayyanin minal ma', kadar tertentu daripada air. Istihsanan lid-darurah, kerana sebagai dikira untuk memberi istihsan kerana sebab darurah, kerana sebab kesukaran. Wadaf'an lil haraj, untuk menolakkan kesukaran daripada manusia. Okay. Khamisan, yang kelima, istihsanun bil maslahah, istihsan berdasarkan maslahah. Mithaluhu tadminul ajiril mushtarak, iaitu disuruh ganti, dihukum daman, dihukum ganti, kena jamin oleh ajiril mushtarak. Ajir mushtarak ni siapa? Ialah orang yang kita upah buat suatu benda, yang mana orang ini dia bukan bekerja untuk kita seorang, tapi bekerja untuk orang ramai. Contoh kata ialah tukang jahit. Tukang jahit termasuk daripada ajir mushtarak. Maknanya kita upah dia jahit, tapi bukan dia kerja khusus untuk kita. Dia kerja untuk orang, dia tidak terikat dengan sesiapa. Maknanya dia menerima tempahan-tempahan daripada orang. Okey, asalnya ajir mushtarak ini, orang yang kita amanahkan atau kita suruh bekerja untuk kitanya, dia yad amanah, maknanya dia tak kena apa-apa jaminan kalau barang itu rosak. Tetapi kerana istihsan, dihukumkan kena dhaman, kena jamin. Mereka yang ajir mushtarak ini perlu menjamin barang yang diberikan, ditinggal untuknya untuk dijahit baju dan seumpamanya, kerana sebab maslahah. Okey. Jadi contohnya tadminul ajil mushtarak, dijamin atau dikenakan, diwajibkan jamin. Siapa ni? Ajir mushtarak. Pekerja yang bekerja menerima upah daripada semua orang. Ma yahlaku, sesuatu yang musnah, indahu, di sisinya, min amti'atin nas, daripada barang-barang manusia. Kita letak kain kat penjahit baju, tiba-tiba rosak, kena gigit ke, kena datang tikus makan ke, dia kena ganti. Illa idza kana al-halaku biquwwatin qahirah, kecualilah kalau kerosakan itu dengan quwwatin qahirah, kekuatan yang menggagahi. La yumkinu daf'uha, yang tidak boleh kita tolak, kecuali benda dipanggil sebagai afat samawiyah, benda yang tak mampu tolak. Contohnya bencana, banjir. Banjir bukan salah dia lah. Ataupun mari gempa bumi, itu bukan salah dia, itu dia tak tanggungllah. Awit taharuz minha, atau benda yang tak boleh nak mengelak daripadanya. Ma'a annal asla wal hal al asla al am,
asal yang umum yaqdi memberi faham, memberi hukum bi'adami tadminihi bahawa ajir ini tidak dikenakan dhaman, tidak perlu dia jamin, illa bita'addi kecuali dengan sebab dia melampaui pada kerjanya, au bitaksir atau dia cuai, li'annahu amin kerana dia itu orang amanah. Ajir ini dia amanah pada asal. Walakin tetapi afta kathiru minal fuqaha telah berfatwa ramai di kalangan fuqaha biwujubi dhaman dengan wajibnya kena jaminan alaihi ke atas ajir musytarak istihsanan sebagai istihsan riayatan li maslahatin nas kerana nak menjaga maslahat orang ramai bil muhafazah agar dijaga ala amwalihim ke atas harta mereka. Kalau gitu senanglah, kadang-kadang mereka mungkin ambil cuai, tidak ambil berat tentang barang yang orang simpan kat dia, orang letak untuk jahit dan seumpamanya, dia boleh ambil itu. Jadi untuk menjaga maslahat orang ramai maka dikenakan tadmin ke atas ajir musytarak. Nazaran li kharabi dhimam kerana melihat kepada kharabi dhimam, kerana dah zimah ini telah rosak, makna kepercayaan orang pada zaman ini dah kita tak boleh, tak sama. Rosaknya kepercayaan zimah, wa syuyu'il khiyanah dan tersebarnya khianat, wa dha'fil wazi'id dini dan lemahnya kesedaran agama. Maka itu ulama menghukumkan kena dhaman. Okay. Yang keenam, istihsanun bil qiyasil khafi. Istihsan dengan cara qiyas khafi. Wa qad mathalna lahu biwaqfil ardi zira'iyah. Telah kita buat contoh dengan mewakafkan tanah pertanian. Dunan nasi ala huquqiha al-irtifaqiyah, tanpa disebut secara jelas atas hak-haknya yang hak tanah yang menyertainya hak-hak umum penggunaan tanah. Jadi kita sebut dah dulu kan pada video sebelum ini. Asal kalau ikutnya jual beli tanah lah, hak irtifaqiyah tidak termasuk kalau tidak dinaskan. Tapi dikiaskan dengan kias yang lebih khafi, iaitu dengan ijarah, dengan sewaan. Wa mithaluhu aidan, contohnya lagi al-hukmu bi taharati su'ri siba'it tair. Dihukum sucinya sisa air minuman siba'it tair. Burung-burung liar. Sibak ni burung-burung liar lah. Tai tu siba'it tair, burung-burung liar. Jadi fal qiyasul jali, qiyas yang jelasnya, wa huwa qiyasuhu ala su'ri siba'il bahaim, iaitu kita kiaskan di atas sisa minuman siba'il bahaim, binatang-binatang liar. Harimau ke, serigala ke minum. Bila dia minum pada satu bekas yang tidak banyak air, maka dia akan menajiskan. Yaqtadhi binajasatihi, bahawa najis sisa minuman itu. Kenapa? Kerana air liur dia najis. Walakin qalu, tetapi ulama mengatakan, ikutnya kalau burung minum daripada bekas air, makna hukumnya samalah macam binatang liar minum pada bekas air. Maka air itu jadi mutanajis kerana kena air liur. Hukumnya macam tu pada qiyas yang jali. Walakin qalu, tetapi ulama mengatakan bi taharatihi, dengan bersihnya bekas air yang tinggal sisa minuman itu, i'tibaran kerana bergantung, kerana melihat kepada qiyasihi ala su'ril adami, kepada sisa minuman manusia. Kenapa? Li'annaha tashrabu bimanaqiriha, kerana burung ini dia minum dengan paruhnya. Wahya idhamun tahirah, dan paruh ini ialah satu, kita kata tulang lah, atau satu anggota tulang, anggota keras yang bersih. Lain dengan binatang buah dia akan minum ada air liur dia kan, lidah dia. Adapun burung dia minum dengan paruh. Maka itu wahadha qiyasun khafi, qiyas ini qiyas yang tersembunyi sikit. Fakan al-hukmu bihi, maka tapi dihukum dengannya istihsanan, kerana istihsan. Habis. Kemudian dibincangkan hujjiyatul istihsan. Apakah hujjah istihsan ini? Sejauh manakah istihsan ini diterima? Akhadha kathirun minal ulama, telah mengambil kebanyakan ulama bil istihsan, dengan dalil istihsan. Wa'tabaruhu, dan menganggapnya dalilan min adillatil ahkam, dalil daripada dalil hukum. Wa ankarahu ba'duhum kasyafi'iyah, dan sebahagian ulama lain mengingkari, tak terima istihsan, seperti ulama Syafi'iyah. Hatta nuqila 'anil Imam Syafi'i, sehingga dinukilkan perkataan daripada Imam Syafi'i, annahu qala al-istihsanu taladzuzun wa qaulun bil hawa. Imam Syafi'i kata istihsan tu taladzuzun, bersedap-sedap, wa qaulun bil hawa, dan perkataan ikut hawa nafsu. Wa qala, kata Imam Syafi'i lagi, man istahsana faqad syarra'a, siapa yang mengistihsankan sesungguhnya dia telah
mensyariatkan hukum, dia telah melakukan hukum, dia ambil kerja syariat pula, kerja Allah Taala pula untuk meletakkan hukum. Okey, itu pandangan ulama Syafi'iyah. Kata pengarang wal zahir, zahirnya anna itlaq lafzil istihsan, menyebut lafaz istihsan atharun, ada kesannya, inda ba'dil ulama, di sisi sebahagian ulama. Anna itlaq lafzil istihsani atharun inda ba'dil ulama. Athara anna wa zahir anna itlaqa lafzi al-istihsani athara 'inda ba'dil ulama ma'na tashri'i bil hawa fa ankaru. Gitu baca gitu. Zahirnya bahawa itlaqa lafzil istihsan, menyebut lafaz istihsan ni, athara, memberi kesan di sisi atau memberi pemahaman di sisi sebahagian ulama, makna tasyri', makna pensyariatan, bil hawa, dengan hawa nafsu, fa ankaru, maka kerana itu mereka mengingkarinya. Kerana lafaz istihsan itu ada padanya makna pensyariatan ikut hawa nafsu. Sebab istihsan ni makna membilang elok, mengira elok. Jadi apakah peranan kita, apa hak kita untuk kata sesuatu tu elok atau tidak elok? Padahal syarak saja kan. Walam yatabayyanu haqiqatahu, dan mereka tidak meneliti hakikat sebenar, inda qailina bihi, di sisi orang yang berpegang dengan istihsan. Walam yudriku muradahum, dan mereka tidak memahami maksud orang golongan yang terima istihsan ni. Fazannuhu, maka mereka sangka minat tashri', istihsan ni daripada pensyariatan, bila dalilin, tanpa ada dalil. Fashannu alaihi al-gharata, maka mereka fashannu alaihi al-gharata wa qalu fihi ma qalu. Kemudian mereka bersungguh-sungguh menyerang kepada pandangan yang menerima istihsan sebagai dalil ni, dan mereka kata pada istihsan itu apa yang mereka kata daripada perkataan sebelum ni lah. Jadi syannu alaihil gharah, makna mereka bersungguh-sungguh menyerang ataupun menolak pandangan yang menerima istihsan sebagai dalil daripada dalil syarak. Wa qalu fihi ma qalu, lalu pun mereka mengungkapkan apa yang mereka ungkap daripada apa, man istahsana faqad syara'a, itulah. Jadi seakan-akan mereka lihat kepada zahir makna istihsan itu saja. Fal istihsan, maka istihsan bil hawa, dengan hawa nafsu, bila dalilin, tanpa ada dalil, laisa bidalil bila khilafin bainal ulama. Dia kata istihsan dengan hawa nafsu tanpa dalil itu memang bukan dalil, tanpa ada khilaf di kalangan ulama, memang ulama tak terima. Wa ala hadha naw' min al-istihsan, maka atas jenis istihsan ini, idza amkana tasmiyatuhu istihsan, kalau mungkin kita namakan istihsan, yuhmalu inkaru al-munkirin, di atas ini sahajalah kita tanggung ke pengingkaran, penafian orang yang mengingkarkan istihsan sebagai dalil. Kerana li'anna al-istihsan dan innal qailina bi, kerana istihsan di sisi orang yang berpegang dengannya, la ya'du, tidak lebih, kama arafna haqiqatahu, sebagaimana kita telah tahu hakikatnya. Istihsan di sisi ulama yang menerimanya tidak lebih daripada la ya'du an yakuna tarjihan, bahawa dia itu satu pentarjihan, li dalilin ala dalil, bagi satu dalil atas dalil yang lain, itu saja. Wa mithlu hadza, dan seumpama ini, la yang bagi an yakuna mahalla khilafin, tidak sayugia dia menjadi tempat berlaku khilafnya bainal ulama. Fala yujadu fil istihsan ma yasluhu, maka tidak ada dalam istihsan sesuatu yang layak mahallan liniza', untuk dipertikaikan. Wa ma'a hadza, namun begitu, fanahnu nu'thiru, kami memilih an nusamil hukm al-thabit istihsanan, kita memilih untuk menamakan hukum yang sabit itu istihsanan bin nas, istihsan dengan nas, hukman thabitan bin nas. Kita pilihkan dia nama hukum yang sabit dengan nas, kita tak guna nama istihsan. La bil istihsan, kita tak guna nama istihsan. Nu'thiru makna kita pilih. Hukum yang sabit dengan istihsan dengan nas tu kita namakan hukum yang sabit dengan nas. Tak perlu nama hukum istihsan dengan nas, terus kita kata hukum yang sabit dengan nas.
Walakinnal Hanafiyata, tetapi ulama Hanafiyah istalahu, mereka telah mengistilahkan, sepakat mengistilahkan ala tasmiyatihi istihsanan. Mereka namakan istihsanan juga. Wala musyahata fil istilah, maka tidak ada perbalahan pada masalah istilah. Maka itu masalah istilah sajalah. Namalah apa nama pun, pada hakikatnya mereka yang mengingkari istihsan, mereka juga sebenarnya melakukan proses yang dalam pemahaman istihsan yang dibenarkan tu ada pada di sisi mazhab mereka, tetapi mereka tidak menamakan istihsan. Jadi khilaf tu, kata pengarang, sekadar makna khilaf pada penamaan lah. Khilaf pada penamaan. Itu apa yang disebut oleh Syekh Abdul Karim Zaidan di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam.